Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, katalah perempuan yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pagi ini merupakan kelas ganti yang sepatutnya kita telah pun laksanakan pada Jumaat malam Sabtu, iaitu pada malam semalam. Namun saya berada di luar, jadi tak sempat untuk kembali pada jam 9 suku. Jadi kita mengambil peluang hari Sabtu yang ada kekosongan. Jadi saya minta maaf kepada tentara perempuan jika perubahan waktu ini ataupun kuliah ganti ini mengganggu sedikit sebanyak aktiviti tentara perempuan. Walau bagaimanapun, bagi kita doakan mana-mana rakan-rakan kita yang tidak dapat mengikuti pengisian menjejaki kisah 25 Rasul ini, jejak 25 Rasul ini, semoga dapat melihat ataupun membuat ulang kaji di rakaman, di saluran-saluran rakaman seperti yang kita lakukan hari-hari sebelumnya. Baik, kita sambung kembali untuk episod yang kelima. Pagi ini merupakan episod yang dua terakhir kisah Nabi Allah Sulaiman. Hari ini akan tamat sebenarnya riwayat kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Namun perbincangan tentang Nabi Allah Sulaiman ini kita akan buat siri akhir pada minggu hadapan. Itu pada episod yang ke-6, iaitu siri yang terakhir. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, kita teruskan dengan mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada episod yang keempat pada minggu lepas. Okay. Kalau pada episod yang keempat, kita telah pun sama-sama dapat menjejaki, dapat kita mengetahui iaitu burung Udhud telah diutuskan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk membawa surat yang nak dihantarkan kepada Ratu Sabah. So surat tersebut juga adalah pembuktian bahawa apa yang burung Udhud itu katakan kepada Nabi Sulaiman itu adalah benar. Kemudian surat itu telah dijatuhkan. Dalam masa yang sama, burung Udhud itu dia memperhatikan apakah reaksi dari Ratu Sabah itu. Kemudian Ratu Sabah telah bertindak dengan memanggil pembesar-pembesarnya untuk membincangkan isi kandungan surat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan keputusannya adalah untuk keputusannya adalah pergi menghantar satu delegasi bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman dengan membawa hadiah. Namun begitu, kita telah pun ketahui Nabi Allah Sulaiman tidak menerima hadiah yang dihantarkan. Bahkan Nabi Allah Sulaiman telah memerintahkan kepada delegasi Ratu Sabah itu untuk kembali dan memberi maklum kepada Ratu Sabah tentang Nabi Allah Sulaiman itu akan mendatangi mereka bersama dengan bala tentera yang hebat. Sebelum mereka hadir, maka Ratu Sabah perlulah hadir bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Mereka perlu datang ke Palestin untuk bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman.
Sebelum Ratu Saba itu datang menemui Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Allah Sulaiman telah memanggil pembesar-pembesarnya juga yang terdiri daripada manusia, yang terdiri daripada kumpulan jin. Nabi Allah Sulaiman meminta kepada pembesarnya agar membawa singgah sana Ratu Sabah sebelum Ratu Sabah itu sampai. Okay. Dan kita telah pun berjaya mendapatkan maklumat bahawasanya singgasana Ratu Sabah itu telah pun berada di depan hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Allah Sulaiman apabila melihat apa yang dia ingin lakukan itu telah pun dikabulkan oleh Allah, maka Nabi Allah Sulaiman bersyukur kepada Allah di atas nikmat pemberian itu, dapat membawa singgasana Ratu Sabah dalam sekelip mata. Jadi Ratu Sabah ini apabila dia dah bergerak, dia sebenarnya nak bergerak pergi bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika itulah sebenarnya singgasana itu telah pun dibawa kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi episod yang kelima pada pagi ini adalah episod yang memaparkan bagaimana Ratu Sabah itu sampai ke bumi Palestin, sampai ke tempat pemerintahan, kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat carta alih yang saya paparkan ini, kita tengok yang pertama kan, Nabi Sulaiman apabila Ratu Sabah dia sampai, maka Nabi Allah Sulaiman mengambil tindakan untuk menguji adakah Ratu Sabah ini seorang yang bijaksana ataupun Ratu Sabah ini bagaimana orangnya. Jadi Nabi Allah Sulaiman menguji kepandaian Ratu Sabah dengan Nabi Allah Sulaiman mengubah ataupun membuat menambah baik singgasana Ratu Sabah itu. So kenapa ditambah baik? Kenapa dibuat perubahan? Adalah untuk menguji Ratu Sabah itu. Adakah Ratu Sabah itu dapat mengenali singgasananya yang telah diperbaiki ataupun bagaimana? Okey. Kemudian Ratu Sabah itu akhirnya beliau telah dijemput untuk memasuki istana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana istana Nabi Sulaiman ini ia dibuat daripada kaca-kaca yang sangat halus. Di bawah lantai itu ada seperti wujudnya air. Okay, ini kita akan lihat sebentar lagi bagaimanakah Ratu Sabah itu dia nak melalui istana Nabi Sulaiman yang seperti kristal, yang ia adalah daripada kaca-kaca yang sangat halus binaannya. Kemudian Ratu Sabah apabila dia dapat berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, apabila dia telah pun dapat melihat kesempurnaan kehebatan Nabi Allah Sulaiman ini, kebesaran kerajaannya yang Allah kurniakan, maka Ratu Sabah itu telah mengisytiharkan untuk menyerah diri kepada Allah, telah beriman, telah masuk Islam seperti mana yang telah diajak
oleh Nabi Allah Sulaiman melalui surat yang pernah dihantar oleh burung itu. Dan yang terakhir sekali, masuklah kepada fasa kewafatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa jadi kepada Ratu Sabah itu setelah dia mengisytiharkan Islam? Kita akan bicarakan pada perinciannya selepas ini. Jadi 4 carta ahli inilah kan, carta ahli episod kelima inilah yang kita akan bicarakan dengan kita merujuk ayat-ayat yang terkandung dalam surah Sulaiman ataupun dalam surah Semut, dan kita akan rujuk satu surah lain iaitu surah Sabah. Jadi kita mulakan perincian perbincangan kita pada pagi ini iaitu ujian kepada Ratu Sabah. Baik, dalam surah An-Naml ayat 41, 42, 43, 3 ayat, muka surat 380, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala 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 nakkiru laha arsyaha. Dia iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam telah berkata. Qala dekat sini merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman telah berkata. Dia berkata kepada siapa? Sudah pasti kepada orang-orang Nabi Allah Sulaiman lah, pembesar-pembesar Nabi Allah Sulaiman. Okey, Nabi Allah Sulaiman kata nakiru laha arsyaha. Ubahlah keadaan singgah sananya itu. Arsyaha, singgah sananya itu, singgah sana siapa? Iaitu singgah sana Ratu Sabah. Sebab Ratu Sabah dia dalam perjalanan dia nak pergi ke Palestin. Jadi dia perlukan makan masa yang lama. Beribu-ribu kilometer nak sampai. Jadi sebelum dia sampai, Nabi Allah Sulaiman telah pun memerintahkan singgasananya dibuat perubahan. Kenapa Nabi Allah Sulaiman nak mengubah keadaan singgasana Ratu Sabah? Nanzur, supaya Nabi Allah Sulaiman ingin melihat. Nabi Sulaiman kata, kita nak tengok nanti. Tadi, adakah dia Ratu Sabah itu dapat mengenali itu istananya? Am takunu minal ladzina la yahtadun, ataupun dia tidak dapat mengenali itulah apa singgasananya. Jadi Nabi Allah Sulaiman dia nak buat sesi ujian. Adakah Ratu Sabah itu dia berkata benar? Adakah Ratu Sabah itu maksudnya nak melihat kepada kepandaian lah, kecerdikan Ratu Sabah. Dalam masa yang sama kita tahu Nabi Sulaiman ni sebenarnya dia ingin menunjukkan tentang kehebatan kurniaan Allah yang Allah beri kepada beliau, yang kita tahu Nabi Allah Sulaiman dia buat semua ini bukan untuk membanggakan diri dia, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri dia semata-mata untuk dia sombong ke, tidak, tetapi adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah, kehebatan yang Allah boleh bagi sekiranya seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah. So Nabi Sulaiman gunakan kesempatan kekuasaan kehebatan yang Allah beri kepada dirinya itu adalah untuk menunjuk kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Ratu Sabah itu kata Allah, falamma ja'at, maka ketika dia Ratu Sabah itu telah datang, maknanya dia telah sampai ke Palestin. Apabila dia menghadap Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman ini bertanya kepada dia. Qila, ditanya kepada dia.
ahakadha arshuki, adakah sebegini singgah sanamu? Ah, Nabi Allah Sulaiman, dia tidak berkata ahadha arshuki. Nabi Sulaiman tak kata, Nabi Sulaiman dia tidak tanya adakah ini singgah sanamu. Tapi Nabi Sulaiman tanya adakah seperti ini. Kenapa? Kerana Nabi Allah Sulaiman dia nak tengok kepandaian Ratu Sabah itulah. Kalau Nabi Allah Sulaiman bertanya soalan adakah ini singgasanamu, mungkin akan membawa kepada berlakunya salah faham tentang kenapa bawa singgasana orang tanpa izin. Contohnya macam tu. Dalam masa yang sama, Nabi Allah Sulaiman nak tengok jawapan Ratu Sabak tu. Okey. Kemudian kenapa soalan tu dia diperkatakan adakah sebegini? Sebab Nabi Allah Sulaiman dia telah buat perubahan. Seperti mana ayat kita baca tadi kan. Nabi Sulaiman dia telah renovate, dia telah tambah baik, dia nak tengok kepandaian Ratu Sabak tu. Dia nak tengok Ratu Sabak ni cakap benar tak? Okey. Sebab tu dia buat beberapa perubahan supaya tidak nampak macam singgasana yang asal-asal macam sebelum diubah. Okey. Ratu Sabak itu dia menjawab. Qalat, dia menjawab. Ka'annahu, dia kata, seakan-akan huwa, inilah dia. Ratu Sabak ni pun dia jawab tu pun tepat. Dia tak jawab inilah singgasana aku, inilah singgasananya. Dia tak kata inilah singgasananya secara direct. Dia kata macam serupa seperti singgasananya. Tengok tak? Dia pun jawab, Ratu Sabak ni pun jawab tepat. Seakan-akan. Nabi Allah Sulaiman tanya, adakah sebegini seakan-akan singgasanamu? Ratu Sabak itu kata, seakan-akan. Jadi, Nabi Allah Sulaiman tahu Ratu Sabak ni dia tidak berbohong. Betul tak? Sebab jawapan dia tu pun macam, kalau Ratu Sabak bagi jawapan, inilah singgasana dia, soalannya macam ni, soalan macam dalam bahasa mudah kita, Ratu Sabak kata macam ni, ini singgasana aku ni, engkau ubah kan? Ratu Sabak dia tak jawab macam tu. Sebab apa tau? Sebab kalau Ratu Sabak jawab seperti itu, seolah-olah macam mana Ratu Sabak dia boleh tahu seperti itu? Dia tak, sedangkan nak bawa singgasana dia daripada Sabak, Yaman tu, nak ke Palestin, macam mana nak bawa? Betul tak? Tapi kalau nak kata, kalau nak jawab, tak ada, tak sama langsung, macam tak betul pula. Betul tak? Takkan Ratu Sabak dia nak menipu terus, kata tak sama langsung. Dia tak jawab macam tu. Maksudnya, dia bercakap benar lah. So, dia cakap antara dia tak mengiyakan secara jelas, dia juga tidak menidakkan. Jadi dia ambil, dia kata seakan-akan. Jadi daripada jawapan Ratu Sabak ini, maka ketahuilah Nabi Allah Sulaiman akan kejujuran Ratu Sabak itu, kebijaksanaan Ratu Sabak itu. Maksudnya Ratu Sabak ini sebenarnya dia adalah orang yang jujur. Tetapi apa isunya? Ya, kita telah berjaya mendengar, kita telah berjaya mengetahui burung Uhud itu bagi tahu mereka telah diselewengkan
agama mereka daripada menyembah Allah kepada menyembah matahari oleh siapa? Oleh syaitan. Nabi Sulaiman tahu Ratu Sabah ni sebenarnya dia adalah orang yang baik. Kita pun tahu kan, Ratu Sabah tu, dia tak nak menghantar bala tentera lawan dengan Nabi Allah Sulaiman. Walaupun pembesar-pembesar dia kata, kita kuat, kita ada senjata banyak kan. Di situ pun kita nampakkan kebaikan Ratu Sabah ini. Okey, kemudian Nabi Allah Sulaiman terus memperkatakan lagi. Nabi Allah Sulaiman kata, wa utinal ilma min qabliha. Okey, Sulaiman berkata, kami telah dikurniakan ilmu pengetahuan sebelumnya. Nya dekat sini merujuk kepada Ratu Sabah. Jadi Nabi Allah Sulaiman bagi tahu bahawa Nabi Allah Sulaiman ni Allah telah berikan ilmu terlebih dahulu daripada Ratu Sabah itu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mengenali Allah yang Esa. Tuhan yang sebenarnya yang layak disembah itu adalah Allah yang pencipta kepada matahari, yang mengurniakan kekuasaan, yang mengurniakan kerajaan yang hebat. Itu yang Nabi Allah Sulaiman nak maksudkan, kami telah dikurniakan ilmu pengetahuan sebelumnya. Dan Nabi Sulaiman kata lagi, wa kunna muslimina, dan kami ialah orang yang berserah diri kepada Allah. Maksudnya Nabi Sulaiman kata kami terlebih dahulu orang yang telah pun memeluk Islam. Okay. Kemudian apa lagi yang berlaku selepas itu? Nabi Allah Sulaiman dia menyebutkan pula perihal Ratu Sabah tadi. Dia kata, وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan kebiasaannya, apa yang dilakukan oleh Ratu Sabah itu dan dengan pembesar-pembesar dia adalah menyembah, beribadah selain daripada Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin, yang telah menghalang dia daripada masuk Islam. Sesungguhnya katanya Nabi Allah Sulaiman itu dia adalah daripada kaum yang kafir. Maksudnya Nabi Allah Sulaiman dia memberikan ulasan tentang yang sepatutnya Ratu Sabah itu dia adalah menyembah Allah. Tetapi disebabkan dia dah biasa, daripada mula lagi dia telah menyembah selain daripada Allah tu, menyebabkan dia tidak Islam lah. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mereka ini adalah daripada orang-orang yang kafir. Kenapa? Kerana kalau tak menyembah Allah, tak beribadat kepada Allah, mereka menjadi kafir. Okey, lepas itu kita lihat lagi bagaimanakah ketakjuban Ratu Sabah itu apabila melihat singgasana Nabi Allah Sulaiman. Yang ini kita kena rujuk pada ayat yang berikutnya, ayat nombor 44. Masih surah yang sama, Suratul Naml, muka surat 380. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qila laha dkhulis sarah. Okey, maksud dia setelah itu dikatakan kepadanya, kepada Ratu Sabah itu, udkhulis sarah, masuklah ke dalam istana ini. Okey, perkataan as-sarah ni, as-sarah ini merupakan menunjuk kepada bangunan satu binaan yang besar. Binaan yang besarlah, itu merujuk kepada istana tu. Okey, kemudian Nabi Allah Sulaiman, lepas tu Allah cerita apa yang berlaku kepada Ratu Sabah. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Okay. Maka
ketika dia iaitu Rasul Sabah melihatnya, melihat apa? Melihat as-sarah tadi tu, iaitu istana yang Nabi Sulaiman minta dia masuk itu, disangkanya halaman istana itu adalah sebuah kolam air. Kolam air itu maksudnya adalah lujatan. Lujatan ni macam kolam air yang sangat besar. Maknanya Ratu Sabah itu dia nampak lantai istana itu, halaman istana itu, bawahnya ada air yang sangat banyak. So macam mana dia nak lalu? Wa kashafat an saqaiha. Lalu dia, iaitu Ratu Sabah itu pun menyisingkan pakaiannya ke atas dua betisnya. Maksudnya disisingkan pakaiannya sampailah ke dua betisnya. Maksudnya diangkat atas pada buku ladi. Itulah pakaiannya sebab dia ingat dia nak lalu tu dia terpaksa pijak air. Okay. Tetapi Nabi Allah Sulaiman berkata kepada Ratu Sabah itu. Okey. Qala innahu sarhum mumarradum min qawarir. Okey, qawarir. Okey. Nabi Allah Sulaiman berkatalah Sulaiman kepada Ratu Sabah tu. Kan? Seolah-olah macam Nabi Sulaiman kata, lalu je, tak perlulah nak menyisingkan pakaian sampai kedua betis tu sebab apa? Sesungguhnya ini, iaitu halaman istana yang kau nak lalu tu, adalah sebuah istana yang diperbuat daripada kaca. Jadi pada zaman tu, belum ada lagi teknologi yang buat lantai dari kaca-kaca yang sangat licin, kan, sehingga tak perasan bahawa itu ada kaca yang nampaknya macam air, seperti kolam air yang sangat besar, di bawahnya ada air. Okey. Kemudian apa yang berlaku kepada Ratu Sabah itu? Maka Allah cerita lagi kepada kita. Alhamdulillah, kita berjaya menjejaki sampai kepada istana ini. Lalu Ratu Sabah itu berkata, qalat. Dia berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi Rabbil alamin. Okay. Ratu Sabah itu setelah dia melihat betapa hebatnya istana Nabi Allah Sulaiman ini, maka ketahuilah dia dengan lebih jelas lagi bahawa Nabi Sulaiman ini adalah benar-benar seorang yang Allah memberikan kurniaan yang sangat hebat. Kan? Jadi berkatalah Ratu Sabah itu, dia kata, wahai Tuhanku, ya Rabbi, Rabb, wahai Tuhanku yang menciptakan, yang mengaturkan segala urusan, sesungguhnya aku ni selama ni aku telah menzalimi diri aku sendiri. Nabi Ratu Sabah tu dia mengakui selama ni dia tidak menyembah Allah yang Esa. Dia tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Allah Sulaiman. Dia tidak mentauhidkan Allah yang menciptakan matahari itu. Tetapi dia pergi menyembah matahari itu. Jadi dia kata, selama ni aku telah menzalimi diri aku sendiri. Dan sekarang aku berserah diri. Maksudnya aku memeluk Islam. Aku ikut bersama-sama Sulaiman kepada Allah, iaitu Allah yang merupakan Rabb seluruh alam. Rabb yang mencipta, yang memiliki, yang mentadbir
seluruh alam. Jadi daripada ayat ini dapatlah kita mengetahui Nabi Ratu Sabah itu telah pun memeluk Islam, mengikuti agama, mengikuti kepercayaan yang dianuti oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Berdasarkan ayat ini maka berjayalah semua misi Nabi Allah Sulaiman. Mengapa? Mengapa beliau ingin menunjukkan kehebatan dirinya, kan, dari sudut nak menghantar tentera yang besar, betul tak, mengutus burung, lepas tu pula boleh bawa singgahsana itu dalam masa yang singkat. Lepas tu pula boleh buat istana menggunakan teknologi yang sangat hebat. Tujuannya satu je, sebenarnya adalah nak menunjukkan bahawa inilah hasil, inilah kelebihan jika benar-benar beriman kepada Allah yang Esa. Kerana Allah itu dia adalah pemilik seluruh alam, Rabbul Alamin. Seperti yang diiktiraf, yang diperakui oleh Ratu Sabah tu. Jadi kalau Allah ni dia adalah pengatur seluruh alam, maka semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Jin itu di bawah di bawah Al-Alamin. Betul tak? Burung-burung di bawah Al-Alamin, seluruh alam. Jadi inilah apa tujuan besar Nabi Allah Sulaiman menunjukkan kekuasaan dia. Okey. Maka ayat ini, ayat nombor 44 ini merupakan ayat yang terakhir yang kita mengetahui episod kisah Ratu Sabah itu. Selepas ayat ini, kita dah tak jumpa lagi dalam mana-mana ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang watak Ratu Sabah. Tak ada. Tetapi ada cerita lain dalam surah Sabah, iaitu kehebatan penduduk Sabah. Itu kena buka pada cerita lain lah. Maksud dia, penduduk Sabah itu, mereka ini bertambah hebatlah, bertambah nikmat setelah ratu mereka memeluk Islam. Tapi apa yang berlaku selepas pertemuan Ratu Sabah setelah berjumpa Nabi Sulaiman ini, wallahu ta'ala, kita dah tak dapat nak menjejaki dah kisah itu. Kenapa kita tak dapat nak menjejaki kisah itu? Kan, Ratu Sabah ni lepas dia jumpa Nabi Allah Sulaiman, dia balik ke Sabah tu, dia buat apa? Dia kahwin ke dengan Nabi Allah Sulaiman apa semua. Semua itu Allah tak bagi tahu kepada kita. Allah tak bagi tahu kepada kita sehingga kita dah hilang jejak dah. Faham tak? Kita dah hilang jejak. Tak dapat nak jejak dah. Tak dapat nak cari dah apa jadi kepada Ratu Sabah itu. Tak ada. Cuma kita dapat menjejaki lagi sedikit maklumat tentang Nabi Allah Sulaiman, yang beliau itu Allah ceritakan bagaimana dia wafat. Okey, iaitu pada surah Sabah ayat yang ke-14, muka surat 429. Ini je yang kita dapat jejaki. Apa yang terakhir pasal Nabi Sulaiman. Jadi kisah Ratu Sabah tu dia dah tak dapat dijaki lagi apa berlaku kepada dia. Dia wafat bila Ratu Sabah itu, wallahu alam, tu kita tak tahu. Kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pun tak ada. Tak dapat dicari dalam Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Sahih Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud ke, buka kitab Sunan, buka kitab Sittah ke, Tis'ah ke, tak jumpa. Okay. Jadi mari kita sama-sama
menjejaki kisah kewafatan Nabi Allah Sulaiman. Pada ayat yang ke-14 surah Sabah, Allah Ta'ala berfirman kepada kita semua, "Falamma qadayna 'alaihil mauta." Allah memberitahu, setelah kami tetapkan berlakunya kewafatan, maut, kematian Nabi Allah Sulaiman. Allah kata, "Ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Okey, Allah mengatakan, okey, Allah mengatakan tidak ada yang menunjukkan kepada mereka. Mereka di kat sini secara khusus merujuk kepada siapa? Merujuk kepada khadam-khadam yang berkhidmat, yang bekerja untuk Nabi Allah Sulaiman di kalangan para jin. Ya. Maksudnya, jin ifrit ke, jin-jin yang buatkan untuk Nabi Allah Sulaiman apa? Yang menyelam dalam air laut tu, kan? Lepas tu yang membuat arca-arca, yang membuat monumen-monumen, yang buat apa kawah-kawah yang besar tu, mereka semua tak tahu pun tentang rupa-rupanya Nabi Sulaiman ni dah lama dah wafat. Melainkan mereka dapat tahu setelah anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Maknanya tongkat itu selama ni dia tegak. Tapi disebabkan anai tu makan sikit, maka apa jadi kepada tongkat itu? Allah mengatakan, falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'maluna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Maka Allah mengatakan, apabila dia jatuh tumbang ke bumi, apabila tongkat itu dimakan anak-anak, maka jatuhlah ia ke bumi. Sedarlah golongan jin itu, barulah jin itu tahu bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara ghaib, maksudnya kalau mereka tahu Nabi Allah Sulaiman selama ni dah mati, pastilah mereka tidak akan tinggal sebegitu lama dalam azab, iaitu dalam kerja berat yang menghina mereka. Jadi rupa-rupanya jin-jin yang berkhidmat dengan Nabi Allah Sulaiman yang membuat kerja-kerja berat itu, mereka tak tahu pun yang Nabi Allah Sulaiman itu telah pun wafat. Mereka tahu setelah tongkat Nabi Allah Sulaiman itu jatuh tumbang ke bumi. Okay. Maka dari ayat ini kita berjaya menjejaki kisah akhir Nabi Allah Sulaiman. Maksudnya ayat surah Sabah, ayat nombor 14 ni, ini adalah ayat terakhir dalam Quran yang kita tahu tentang Nabi Allah Sulaiman. Lepas ini tak ada dah mana-mana ayat di dalam Al-Quran yang Allah menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman. Kita hanya tahu setakat ini saja. Kita berjaya menjejakinya. Sampai episod yang kelima dah kita. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, Allah membawa kita kepada bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman yang merupakan zaman kegemilangan Bani Israel bersama dengan raja mereka yang hebat. Tetapi selepas kematian Nabi Allah Sulaiman, sudah pasti mereka sudah tidak lagi berada pada zaman kegemilangan, zaman keemasan, zaman kehebatan Bani Israel. Okey. Waktu bila Nabi Allah Sulaiman tu wafat? Umur dia berapa?
Allah tidak menceritakan kepada kita. Kerana Allah nak bagi tahu kepada kita betapa sikitnya ilmu yang kita ada. Allah lah yang mengetahui segala-galanya. Hatta Nabi SAW pun tahu setakat ni saja. Macam mana kita tahu setakat ni saja? Nabi tahu sebab kalau Nabi tahu, tentulah Nabi akan ceritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Setakat ni tak ada cerita dalam hadis-hadis yang sahih. Maknanya Nabi pun tidak mengetahuinya. Tapi tak pernah pula Nabi SAW tu tanya panjang lagi berapa umur dia, apa berlaku lagi. Tak ada. Betul tak? Tapi beza dengan kita. Kalau kita ni pula duk cari maklumat yang Allah tak nak cerita kepada kita. Itu yang muncul macam-macam cerita. Tapi kita, metodologi kita yang mengikuti jejak 25 Rasul ini, metodologi kita akan menjauhkan daripada merujuk selain daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Kerana dua sumber ini sahaja yang kita dapat yakini akan kebenarannya. Selain daripada itu, kita tidak akan merujuknya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, maka tamatlah kita secara rasminya kisah Nabi Allah Sulaiman ini sebanyak 5 episod. Tetapi kita kena sambung lagi minggu depan, siri terakhir, siri 6 adalah untuk menceritakan apakah teladan, ibrah dia pula. Jadi minggu depan tu lebih kepada kita nak mengetahui ibrah ataupun faedah-faedah pengajaran dan teladan daripada kisah Nabi Allah Sulaiman. Okey, kita tidak mahu hanya sekadar dapat menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman, tapi kita tak mahu menggali, mengeluarkan apa-apa teladan. Jadi itu bukan tujuan utama Allah menceritakan kisah Nabi Allah Sulaiman ini. Tapi tujuannya adalah untuk dijadikan teladan. Jadi untuk mendapat berkat ya daripada tujuan Allah ceritakan kisah Nabi Allah Sulaiman ni, maka minggu depan kita kena bincang mungkin 2, 3 atau 4 teladan daripada kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baik. Setakat ini tuan-tuan ada apa-apa persoalan? Semoga tuan-tuan dan puan-puan faham, jelas episod menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ada soalan apa-apa ke? Ada penambahan maklumat dari tuan-tuan dan puan-puan? Silakan kalau ada. Dekat chat tak ada ya? Tak ada, Ustaz. Di FB pun tak ada. dekat FB pun tak ada. Okey. Nota telah dimasukkan ke link Google Drive ke Kak? Dah masuk dah. Okey. Jazakillahu khairah, jazakumullah khair kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan berbincangkan tentang beberapa ibrah ayat daripada kisah itu, dan kemudian kita akan masuk terus kisah. Tuan-tuan nak kisah siapa? Jadi kalau tengok isu terkini ni, macam kita terus pergi kepada kisah kaum Lut kot. Kita nak, kita akan menjejaki kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Ya, kita akan bincang kisah itu. Ataupun kalau tuan-tuan ada cadangan, nanti tuan-tuan kemukakanlah. InsyaAllah kita akan cari mana-mana kisah para Nabi. Kalau tuan-tuan, ini kita ambil kisah yang panjang-panjang dulu. Ada riwayat yang panjang-panjang. Ataupun kisah Nabi Allah Yusuf yang panjang jugalah. Ataupun kisah Musa. Sebenarnya kisah Nabi Musa ni kita dah buat tahun lepas. Bukan tahun lepasnya. Tahun sebelum tu lagi sebenarnya. Kita dah hampir dekat 40, 30 lebih tak silap saya siri menjejaki kisah Nabi Allah Musa.
Kita boleh tengok baliklah, mungkin kisah Musa kita tak ulang dah, tapi kita ada rakamannya, boleh tengok ke situ. Jadi kalau ikutkan, kita dah selesai kisah Nabi Allah Adam, kisah Nabi Allah Daud, kisah Nabi Allah Sulaiman, kisah Nabi Allah Musa. Kisah Nabi Allah Yusuf, dulu saya pernah buat lah dulu sebelum PKP. Dah pernah buat, tapi masa tu tak direkodkan dalam, dia tak masuk dalam FB Malaysian Tadabbur Academy. Mungkin saya akan ulang kembali nanti insyaAllah. Saya Nabi Allah Yusuf. Baik, tuan-tuan dan puan, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khair. Kalau ada penambahan maklumat yang saya tak dapat menjejaki, saya terlepas pandang, mohon dikongsikan supaya kita semua mendapat manfaat. Inilah kehebatan Al-Quranul Karim yang memuatkan kisah-kisah, sejarah-sejarah kaum, kumpulan manusia yang Allah ceritakan pada zaman yang awal-awal sebelum kedatangan Nabi SAW. Aku qouli hadza. Sebelum saya tutup, lupa saya nak maklumkan. Malam ni kita bertemu sekali lagi untuk bincangkan Yahudi menurut Al-Quran siri yang ke-10. Nota tu saya dah siapkan. InsyaAllah saya akan beri kepada tuan-tuan dan perempuan untuk tajuk pembincangan malam ni, Sabtu malam Ahad jam 9 suku insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Wa antum fajazakumullah khair.